Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar tentang fi'il madhi, iaitu kata kerja yang telah berlaku. Fi'il madhi, kata kerja yang telah berlaku. Okay, cuba para pelajar lihat kepada kotak yang diberi. Ada 3 kotak di sini, ada 3 kolom, iaitu kolom pertama, ad-dhamair. Ad-dhamair adalah kata ganti nama. Huruf madhiyah, iaitu huruf-huruf yang kita perlu guna semasa kita membuat penukaran mengikut kata ganti nama. Dan al-amsilah adalah contoh dia. Okay, kat sini kita ada kata ganti nama sebanyak 14 perkataan, iaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Okay, untuk permulaan huwa bermaksud dia yang digunakan untuk seorang lelaki. Okay, jadi untuk huruf madhiyah kita tidak perlu tambah apa-apa huruf untuk dia. Maksudnya kita ambil perkataan asal bagi kata kerja tersebut. Contoh di sini adalah perkataan kataba, iaitu tulis. Jadi itu adalah kata asal bagi perkataan tulis, kataba. Kemudian untuk huma bermaksud mereka berdua, untuk lelaki. Kita perlu tambah huruf alif di akhir perkataan, di akhir kata kerjanya. Contohnya akan menjadi kataba. Untuk seterusnya, hum pula bermaksud mereka, untuk lelaki, iaitu perlu ditambah huruf waw dan alif di akhir perkataan. Contohnya ialah katabu, bermaksud mereka telah menulis. Seterusnya, hiya bermaksud dia untuk seorang perempuan. Hiya, iaitu untuk huruf madhinya, untuk fi'il madhinya perlu ditambah huruf ta yang berbaris mati. Contohnya adalah katabat. Kemudian untuk huma pula bermaksud mereka berdua, untuk perempuan. Perlu tambah ta alif di akhir perkataan. Contohnya adalah katabata. Kemudian hunna bermaksud mereka, untuk perempuan. Huruf yang perlu ditambah pada kata kerja tersebut adalah na. Contohnya adalah katabna. Kemudian untuk anta pula, anta bermaksud kamu, untuk seorang lelaki. Kita perlu tambah huruf ta di akhir perkataan, menjadikannya seperti contoh ini adalah katabata. Kemudian untuk antuma pula bermaksud kamu berdua, untuk lelaki. Perkataan yang perlu ditambah pada akhir kata kerja tersebut adalah tuma, iaitu contohnya adalah katabtuma. Kemudian antum bermaksud kamu, untuk ramai. Bagi lelaki perlu tambah tum di akhir perkataan, menjadikannya seperti contoh katabatum. Kemudian anti pula bermaksud kamu, untuk seorang perempuan. Perlu ditambah ti di akhir perkataannya, menjadikannya katabati. Kemudian pula antuma bermaksud kamu berdua, untuk perempuan. Perlu ditambah tuma di akhir perkataan, di akhir kata kerja tersebut, menjadikannya katabtuma sebagai contoh. Kemudian antunna pula bermaksud kamu, untuk ramai perempuan. Perlu ditambah tunna di akhir perkataannya, menjadikannya katabtunna. Ana, iaitu saya, kita perlu tambah tu di akhir perkataannya, menjadikannya katabtu.
Dan yang terakhir adalah nahnu bermaksud kami. Kita perlu tambah na, nun alif di akhir perkataannya, menjadikannya kata benar. Baik, sekarang kita tengok contoh di dalam ayat pula. Okay, al-amthila fil jumlah. Yang pertama, huwa dhahaba ilal masjid. Yang membawa maksud, dia telah pergi ke masjid. Seterusnya, huma dhahaba ilal masjid. Bermaksud, mereka berdua telah pergi ke masjid. Seterusnya, hum dhahabu ilal masjid. Bermaksud, mereka telah pergi ke masjid. Hiya dhahabat ilal masjid. Membawa maksud, dia telah pergi ke masjid. Huma dhahabata ilal masjid. Bermaksud, mereka berdua telah pergi ke masjid. Hunna dhahabna ilal masjid. Bermaksud, mereka telah pergi ke masjid. Anta dhahabta ilal masjid. Kamu telah pergi ke masjid. Antuma dhahabtuma ilal masjid. Kamu berdua telah pergi ke masjid. Antum dhahabtum ilal masjid. Kamu semua telah pergi ke masjid. Anti dhahabti ilal masjid. Kamu telah pergi ke masjid. Antuma dhahabtuma ilal masjid. Kamu berdua telah pergi ke masjid. Antunna dhahabtunna ilal masjid. Kamu semua telah pergi ke masjid. Ana dhahabtu ilal masjid. Saya telah pergi ke masjid. Nahnu dhahabna ilal masjid. Kami telah pergi ke masjid. Untuk itu, diharapnya para pelajar dapat memahami dan dapat menghafal kaedah yang kita gunakan untuk menjadikannya untuk membina fi'il madhi. Okay, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.